Sarawak Pergiat Usaha Cegah Rabies sasar lebih 45,000 anjing diberi vaksin anti-rabies. Perinciannya bersama Nora Akila Arbain di Kuching. Silakan Akila. Baik, terima kasih Zahira. Sarawak sasar lebih 45,000 anjing peliharaan diberi suntikan anti-rabies. Ia sebahagian strategi kawalan rabies dan pengurusan populasi anjing secara komprehensif. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utom berkata, langkah itu turut melibatkan pelesenan, penyuteran bersubsidi dan kempen kesedaran awam. Program dilaksana secara bersepadu melibatkan pelbagai agensi, Immune Belt Enforcement Team IBET dan klinik veterina swasta. Usaha itu juga selaras arahan vaksinasi anti-rabies di bawah Seksyen 40-1 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 yang mewajibkan suntikan vaksin anti-rabies terhadap semua anjing di Sarawak. Arahan itu kekal berkuat kuasa sehingga dibatal secara rasmi. Pematuhan terhadap program vaksinasi juga melibatkan Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan, Pelesenan dan Pengawalan Anjing 2018. Rabies mula dikesan di Sarawak pada pertengahan 2017 dengan jumlah kumulatif 89 kes rabies manusia setakat Disember tahun lepas. Pemerkasaan Mahkamah Syariah akan memastikan institusi kehakiman itu kekal bebas dan berintegriti. Ia juga perlu agar terus diyakini masyarakat sejajar cabaran semasa. Ketua Hakim Syari'i Sarawak, Dato' Awang Suhaili Ledi berkata, media sosial merupakan cabaran baharu kepada integriti proses kehakiman meski membuka ruang kepada keterbukaan maklumat. Oleh itu, penilaian kes hendaklah berasaskan fakta dan hujahan di mahkamah, bukan dibentuk oleh tekanan awam atau naratif tular. Bagaimanapun, media sosial tidak harus dilihat sebagai ancaman semata-mata. Ia boleh dijadikan medium meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap fungsi mahkamah syariah dan memperkukuh kepercayaan awam. Undang-undang syariah juga perlu sentiasa dinilai dan dikemaskini agar selari perkembangan masyarakat dan teknologi tanpa menjejaskan prinsip hukum syarak. Ini termasuk mempersiapkan warga mahkamah syariah dengan ilmu, kemahiran profesional, penguasaan teknologi serta nilai integriti dan amanah yang tinggi. Dato' Awang Suhaili berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pembukaan Tahun Perundangan Syariah Sarawak 2026 di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, Mahkamah Bumiputera di Sarawak boleh diperkasakan lagi, namun kedudukannya tidak sama dengan Mahkamah Syariah kerana perbezaan asas perundangan. Ditemui pada majlis berkenaan, beliau menjelaskan Mahkamah Syariah memperoleh kuasa terus daripada Perlembagaan Persekutuan, manakala Mahkamah Bumiputera tertakluk kepada undang-undang di bawah Dewan Undangan Negeri. Bukan susah nak laksanakan. You have the native courts, but the Mahkamah Syariah derive its power and authority from the Constitution, Federal Constitution, not just state. Whereas the native court draws its authority from the state laws. The native court has its own on adat istiadat and on land, but not on par with the Sharia. Menurut beliau lagi, bagi negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan seperti Sarawak, yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam, justru negeri ini boleh menubuhkan badan sendiri dan menggubal undang-undang berkaitan melalui Dewan Undangan Negeri. Rombakan mata pelajaran umum MPU dan melaksana sepenuhnya dalam bahasa Melayu di semua universiti awam dan swasta. Langkah rasional memperkukuh bahasa kebangsaan. Ia akan menjadi asas pembinaan jati diri dan perpaduan nasional. Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Hishamuddin Basabah berkata pelaksanaannya selari perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini kerana kalau kita lihat balik dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 152 khususnya meletakkan bahawasanya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Maka bahasa kebangsaan ini perlu diamalkan di seluruh Persekutuan Malaysia ini tanpa ada
perkara-perkara yang menjadikan dia ni sebagai bahasa kedua. MPU juga bukan sekadar subjek wajib lulus tetapi menyemai benih patriotisme dalam kalangan pelajar. Dengan itu dapat melahirkan graduan yang bukan sahaja memiliki tahap intelektual yang tinggi tetapi dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau turut mencadangkan agar semua universiti menubuhkan pusat pengajian umum yang menghimpunkan MPU di bawah satu bumbung. Rombakan MPU diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada peluncuran Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 Selasa lalu. Terminal bas Lama Pujuk Corner, lokasi strategik bagi pusat jualan buah-buahan bermusim di Miri. Penjaja bagaimanapun berharap kemudahan di kawasan berkenaan dapat ditambah baik bagi menarik lebih ramai pengunjung. Buat masa ini, tiada sebarang bayaran dikenakan untuk berniaga di tapak berkenaan. Penjaja yang ditemui menyatakan penghususan lokasi itu memudahkan pekebun kecil dan penjaja buah. Namun berharap kemudahan seperti pondok niaga dan bekalan elektrik dapat disediakan. Setuju, tapi bagi kelonggaran lah. Bagi kelonggaran supaya orang datang sini semua lah. Semua, bukan saya satu orang lah. Untuk semua orang pendalaman lah yang ada buah-buahan apa-apa lah. Lagi kerajaan macam bos dari MMC buat satu pondok ke macam mana nanti pasal cuaca panas, kalau musim hujan pasal seorang mungkin ada mau bermalam buat satu elektrik untuk pasang wayar untuk pasang api ke. Kami nampak tempat ni sangat bagus untuk orang ulu, orang kampung sampai ke tempat ni untuk berjual buah-buahan. Tapi harapkan kita boleh jaga tempat ni dengan bersih. Lepas tu harap MMC boleh buat tempat ni lebih kemas sikit untuk orang-orang yang dapat berjual dekat sini, tapi di tepi-tepi jalan. Bagi pembeli pula, penjualan secara berpusat beri peluang kepada pengunjung untuk buat pilihan yang lebih baik dengan harga berpatutan. Kami rasa okeylah. Senang sebabnya berkumpul sikit tempat lah. Menjadikan terminal bas Lama Pujuk Corner sebagai pusat jualan buah bermusim dilihat berpotensi meningkatkan aktiviti ekonomi di kawasan itu. 52 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan imigresen di sekitar Kuching Selasa lepas dan juga semalam. Operasi dijalankan bahagian penguatkuasa imigresen Kuching. 16 premis diperiksa sepanjang operasi tersebut, antaranya melibatkan kawasan perniagaan, tapak pembinaan serta premis makanan dan minuman. Kesemua individu yang ditahan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Di Sibu, 3 warga Indonesia ditahan dalam Obserkap Isnin lepas. Mereka ditahan pasukan tindakan khas Jabatan Imigresen di Jalan Sibu Sarike, Jalan Tanjung Genting. Individu terbabit didapati melanggar peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATIPSOM). Ketiga-tiga mereka disiasat di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 56-1-D Akta Imigresen 1959 Palang 63 selain Seksyen 26A dan Seksyen 26J Akta ATIPSOM. Turut disita sebuah kenderaan pelbagai guna dan wang tunai RM3,000. Susulan penemuan gas metana di tapak pesta kaul di Oya, orang ramai dinasihat berwaspada dan mengelak sebarang aktiviti yang boleh mencetus kebakaran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Mukah Nicholas Belulin juga meminta orang ramai mematuhi arahan keselamatan oleh pihak berkuasa. Pasukan bomba mengesahkan adanya gas metana di kawasan tersebut dengan bacaan Lower Explosive Limit LEL antara 90 hingga 100% iaitu tahap risiko tinggi. Walaupun tiada kebakaran dikesan, kehadiran gas metana berpotensi mendatangkan bahaya kerana lokasi tersebut adalah laluan utama dan kawasan tumpuan awam. Pasukan bomba bersama agensi lain akan terus memantau keadaan bagi memastikan keselamatan penduduk. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Perkembangan selanjutnya kembali kepada Zahira. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Akila.